Assalamualaikum anak-anak sekalian, bertemu kembali ya. Kali ini dengan topik yang baru iaitu hujan asid ya. Di semester 2 iaitu hujan asid ya. Bila kita tengok hujan ya, tengok ni dah turun hujan dan cikgu rasa amat gatal. Kenapa ya? Okey, agak-agak apa yang ada dalam hujan sehingga kulit cikgu rasa tak selesa dan sebagainya. Ya. Ini disebabkan hujan ini adalah hujan yang mengandungi asid. Jadi topik hari ini ialah mengenai hujan asid. Okey anak-anak sekalian. Kalaulah secara normalnya ya, hujan yang turun seharian ni sebenarnya telah pun mengandungi asid pH-nya 5.6. Bermaksud dia 5.6 ke atas ya. Adalah situasi pada keadaan hujan yang biasa ya? Hujan yang biasa. Tetapi apabila nilai pH hujan ini kurang daripada 5, maka kita katakan dia hujan asid ya? Kenapa hujan biasa dah pun ada asid ya? Sebab di atmosfera Tuhan telah jadikan secara semula jadinya dah ada karbon dioksida. Cikgu percaya anak-anak dah tahu apabila belajar mengenai kandungan atmosfera ya, iaitu ada karbon dioksida dalam atmosfera, tapi nilainya 5.6 ke atas ya nilai pH-nya. Maka kita kategorikan dia bukan hujan asid ya. Tapi bila ia 5 ke bawah, nilai pH-nya 5 ke bawah, maka kita kategorikan sebagai hujan asid. Okey. Seterusnya anak-anak sekalian, hujan asid ini ialah hujan ya, air hujan yang mempunyai nilai pH kurang dari 5. Kita kena cakap macam tu ya. Nilai pH dia kurang dari 5, maka kita katakan hujan tu berasid ya. Hujan itu berasid. Jadi hujan ini boleh hujan asid ini ataupun kadang-kadang dipanggil juga dengan pemendapan hujan asid ya. Yang mana ia boleh turun dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk debu-debu yang berasid ya anak-anak sekalian. Jadi bagaimana ia terjadi ya? Ia terjadi apabila air ataupun wap-wap air yang terdapat dalam udara ya, dalam udara bertindak balas dengan apa ya anak-anak sekalian? Ya, dengan gas sulfur dioksida, nitrogen oksida yang terdapat di udara ya, yang terdapat di udara. Lalu hasil tindak balas ini akan membentuk asid sulfurik, ini contoh ya, dan juga asid nitrik. Jadi apabila air yang telah pun bercampur dengan gas-gas ini dan bertukar menjadi asid ini, dan apabila ia turun sebagai air hujan, maka hujan ini menjadi hujan yang berasid ya. Dia boleh turun dalam bentuk hujan, dalam bentuk salji, kabut, ataupun dalam bentuk debu ya. Cikgu dah sebutkan tadi ya, mungkin dalam bentuk yang kering ya, seperti debu. Jadi anak-anak dah faham, inilah mekanisme kejadian hujan asid ya. Okey, cikgu bawa jauh sedikit ya, iaitu bagaimana ia terbentuk, dari mana datangnya gas-gas ini ya. Okey. Yang pertama daripada sektor perindustrian ya, yang akan membebaskan gas-gas ini daripada pengangkutan ataupun daripada aktiviti secara semula jadi, contohnya letusan gunung berapi. Ini contoh ya anak-anak sekalian. Okey, dan akan membebaskan gas apa ya? Gas sulfur dioksida, gas nitrogen oksida, karbon dioksida, yang mana gas-gas ini akan bercantum ataupun bertindak balas dengan air yang terdapat dalam udara ya. Lalu akan menghasilkan asid sulfurik dan juga asid nitrik ataupun asid karbonik yang lemah ya. Jadi bila berlaku macam ni, maka apabila berlakunya hujan, maka hujan ini adalah hujan asid ya, yang turun ke permukaan bumi dan masuk ke dalam saliran air ya, dan juga menyerap masuk ke dalam tanah. Okey, inilah yang dikatakan kejadian ini puncanya ya anak-anak sekalian. Okey.
Cikgu harap anak dah faham ya, apa ni yang cikgu nak tekankan di sini ialah ini penting ya untuk anak-anak ingat ya. Gas-gas ini yang terdapat di udara ya, yang terhasil daripada semula jadi ataupun aktiviti manusia bertindak balas dengan air, maka terbentuklah asid-asid ini dan turun sebagai air hujan. Jadi apabila kita mengurai setiap isi dalam huraian kita, maka kita mesti memasukkan gas-gas ini, hasilnya apa dan apa yang akan terjadi ya anak-anak sekalian. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada faktor. Faktor yang menyebabkan berlakunya hujan asid ya. Cikgu akan pergi cepat ya sebab anak-anak dah pun belajar. Cikgu hanya mengulang kaji. Ya, sebab di semester 2 yang akan periksaan nanti, maka kita boleh tengok secara langsung ya. Okey, yang pertama ialah disebabkan oleh aktiviti manusia. Cikgu akan mengurai aktiviti manusia dahulu ya anak-anak sekalian. Okey, yang pertama ialah dah nampak gambar ini ya, iaitu dah keluar asap. Cikgu bayangkan apa yang terdapat dalam asap-asap kilang ini ya anak-anak sekalian. Okey, iaitu di bawah kegiatan perindustrian ataupun perkilangan ya, yang mana industri ini yang nak menggerakkan jentera dalam industri akan menggunakan bahan api fosil ataupun menggunakan arang batu, petroleum, lalu membebaskan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Ini cikgu terangkan ya. Okey, kena tengok ya. Gas ini, gas sulfur dioksida ni kena sebutkan ya. Okay, dan juga nitrogen oksida akan terbebas ke udara lalu bercampur dengan air di udara, lalu akan menyebabkan berlakunya tindak balas dan akhirnya terhasillah asid sulfurik, asid nitrik dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya hujan asid. Okey, dia bercantum dan turun sebagai hujan asid. Okey, itu yang pertama ya anak-anak sekalian. Okey, di bawah perkilangan ini juga cikgu dah masukkan juga ada aktiviti peleburan biji timah ya. Okey, yang mana di bawah sektor ini peleburan biji timah akan menghasilkan atau membebaskan banyak sulfur dioksida ke atmosfera ya. Terutama sekali peleburan biji timah kuprum ya. Jadi akan membebaskan sulfur dioksida dan bertemu dengan air, bertindak balas dengan air yang terdapat di udara dan akhirnya terjadinya asid sulfurik, maka akan turun apabila bercantum menjadi hujan dan akhirnya akan turun sebagai hujan asid. Ini yang di bawah aktiviti perindustrian ya anak-anak sekalian. Okey, seterusnya di bawah aktiviti manusia lagi anak-anak sekalian ialah apa ya, cikgu dah tunjuk gambar ni banyak ya gambar, iaitu beratur-ratur kenderaan ya, iaitu peningkatan jumlah kenderaan ya di bawah sektor pengangkutan. Jadi bila berlaku peningkatan penggunaan kenderaan terutama sekali di bandar-bandar besar ya, akan menyebabkan berlakunya pembebasan gas ya, gas yang kita sebutkan tadi ya. Okey, dah sebutkan semula nitrogen, karbon dan sebagainya melalui pembakaran bahan api fosil. Kena sebut perkataan pembakaran bahan api fosil. Kalau kita hanya sebut peningkatan pengangkutan menyebabkan berlaku hujan asid, kemungkinan kita tidak akan dapat markah penuh ya, sebab kita tidak ada huraian atau proses dia, iaitu pembakaran bahan api fosil yang membebaskan gas tadi dan akhirnya bertindak balas dengan air dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya kejadian hujan asid apabila hujan turun ya. Okey, boleh anak-anak sekalian? Okey ya, mudah sangat ya. Okey, seterusnya ialah apa lagi ya? Cikgu tunjuk gambar dahulu apa dia ni. Dah nampak ya. Di sektor pertanian ya, apabila aktiviti pertanian iaitu penggunaan baja ya, contohnya baja nitrogen ya, untuk menyuburkan pokok ataupun pembakaran terbuka bungkusan plastik baja ataupun sisa kayu akan membebaskan gas sulfur dioksida, akan membebaskan karbon dioksida dan akhirnya apabila bercantum dengan air maka akan menjadi berasid dan turun sebagai hujan asid ya.
kita telah jelaskan dengan lebih mudah ya. Mana kita dah hurai benda yang sama, kita ulang benda yang sama. Gas ni bercampur dengan air bertindak balas menjadi asid dan turun sebagai hujan asid ya. Amat mudah ya anak-anak sekalian. Cuma fakta tu biar jelas ya, biar jelas fakta dan huraiannya biar jelas ya. Okey, seterusnya cikgu dah tunjuk gambar kulat ya. Okey, inilah aktiviti penternakan ya, iaitu apabila kita ternak binatang, tak kiralah kambing, ayam, lembu, khinzir dan sebagainya. Jadi berlakulah perebutan najis lembu dan ternakan ini, lalu akan membebaskan gas metana dan juga nitrus oksida bercampur dan bertindak balas dengan air. Akhirnya bila hujan turun akan membentuk hujan tersebut adalah hujan asid ya, yang mengandungi asid. Nampak mudah sangat ya anak-anak sekalian. Okey, seterusnya ialah cikgu masukkan pula ya. Ini ialah macam kilang. Ini ialah sebenarnya ini ialah penjanaan tenaga elektrik terma yang menggunakan arang batu ya, arang batu yang akhirnya akan membebaskan sulfur dioksida dan karbon dioksida ke atmosfera, maka bertindak balas dengan air yang terdapat di udara menjadi asid dan akhirnya turun sebagai hujan asid. Cikgu ambil contoh ya, loji penghasilan tenaga di sandakan ya yang menggunakan arang batu. Okey anak-anak sekalian, seterusnya termasuk pula kepada faktor semula jadi. Cepatnya cikgu ya. Faktor semula jadi. Yang pertama ialah dah nampak gambar ni ya. Ini ialah letusan gunung berapi ya. Letusan gunung berapi, apabila gunung berapi meletus mengeluarkan piroklas, mengeluarkan gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon dan sebagainya, terbebas ke udara ya, ke atmosfera, dan apabila bertindak balas dengan air, dengan wap-wap air dan sebagai bintik-bintik air yang terdapat dalam atmosfera, dan akhirnya akan membentuk asid tadi ya, asid sulfurik, asid karbonik, dan akhirnya apabila hujan turun, hujan ini mengandungi asid, maka kita panggil dia hujan asid. Nampak mudah okey. Senang saja anak-anak ya. Kena ada apa yang jadi, gas apa bertindak balas dengan air, turun sebagai hujan asid. Dan kalau nak sebut turun sebagai debu-debu ini pun tak apa ya, tapi cikgu lebih suka sebab kita banyak hujan, maka kita sebutkan sebagai hujan asid ya. Turun ada bentuk cuaca air iaitu hujan asid ya. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan gambar ya. Gambar apa ni ya? Kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan. Jadi disebabkan oleh pemanasan suhu yang melampau ya, menyebabkan berlakunya kebakaran hutan secara semula jadi. Jadi apabila hutan terbakar, contohnya yang berlaku di Australia, beribu-ribu hektar hutan terbakar ya, akan membebaskan berapa banyaknya gas-gas pencemar ke atmosfera, contohnya nitrogen oksida, karbon dan bertindak balas dengan air hujan dan berlaku hujan asid. Okey, nampak mudah ya. Cikgu dah hurai pun sama saja huraiannya ya. Okey, cuma awak perlu ingat, dah cikgu dah sebutkan tadi, sila sebut proses, apa gasnya, apa tindak balasnya, maka berlaku hujan asid. Okey, yang seterusnya ialah faktor semula jadi, seterusnya ialah ini ialah yang panggil apa ya? Semburan laut ya, semburan laut. Okey. Jadi kita tahu ya, permukaan laut ini kaya dengan klorida dan sulfat ya. Dan daripada mana benda ni terdapat di permukaan laut ya? Sebenarnya ia dibebaskan oleh fitoplankton ya. Untuk dalam bentuk DMC ya, iaitu gas ini cepat meruap. Apabila berlaku semburan laut, gas-gas ini akan meruap ke atmosfera, bercampur dengan air hujan dan akhirnya terbentuklah hujan asid ya anak-anak sekalian. Okey, seterusnya ialah perebutan ataupun penguraian bahan organik oleh bakteria dalam tanah akan menukarkan nitrat kepada nitrit, lalu akan menghasilkan gas nitrogen terbebas ke atmosfera dan akhirnya bercampur dengan air dan terbentuklah hujan asid.
Amat mudah ya anak-anak sekalian, dan boleh berbincang dengan cikgu ya. Cikgu hanya memberi laluan saja supaya anak-anak nampak inilah waktunya. Untuk lebih detail boleh bincang dengan cikgu masing-masing ya. Tapi pastikan setiap jawapan kita ada faktor, ada huraian ya, ataupun ada kesan. Itu bergantung pada kita lah, pada soalan ya. Pada kata tugas soalan ya anak-anak sekalian. Okey, dan seterusnya cikgu masuk kepada kesan. Kesan hujan asid terhadap alam sekitar. Okey, kesan hujan asid terhadap alam sekitar. Bila sebut kesan yang ini ya, tidak ada yang positifnya ya bagi cikgu lah. Mungkin anak-anak cikgu berpandangan lain ya. Ini pandangan peribadi saya. Bila kesan hujan asid terhadap alam sekitar, tidak ada yang positif. Semuanya membawa kepada yang negatif ya. Kita tengok yang pertama ya, iaitu kesan ke atas tumbuhan. Sebab apa ya cikgu masuk alam sekitar? Sebab meliputi alam sekitar fizikal dan juga alam sekitar manusia ya. Jadi yang pertama cikgu sebut untuk alam sekitar fizikal dahulu, iaitu tumbuhan. Jadi akan menyebabkan kemusnahan hutan ya. Jadi pokok-pokok, daun pokok akan musnah, maka aktiviti fotosintesis tidak akan berlaku, akhirnya pokok-pokok akan mati ya. Okey, itu kesan yang pertama ya. Mungkin akan berlakunya hutan ya, hutan rangka ya, yang tidak ada daun ya. Okey, ini menyebabkan satu masalah ya, satu kerugian kepada generasi manusia ya, dan juga haiwan dan tumbuhan. Sebab kalau tidak ada pokok, apa jadi pada mereka ya. Okey, seterusnya ialah akan menyebabkan apa ya, ke atas sistem akuatik ya, akan menyebabkan cikgu dah tunjukkan awal tadi, apabila hujan turun masuk ke dalam air, masuk ke dalam tanah ya, akan menyebabkan kalau masuk ke dalam air, dalam sungai, tasik, maka akan berlakulah air yang berasid. Jadi akan memusnahkan ekosistem akuatik, akan memusnahkan rantaian makanan. Itu yang seterusnya ya. Okey, yang seterusnya ialah kesan hujan asid terhadap alam sekitar. Laginya ialah berlakunya pencemaran air. Ya, sebab apa berlaku pencemaran air? Sebab nilai pH air akan kurang dari 5, menyebabkan air menjadi berasid dan tercemar. Tidak sesuai untuk digunakan ya, sama ada oleh binatang-binatang ataupun organisma di dalam air ya. Okey, dan menyebabkan kita juga tak boleh menggunakan air tersebut ya untuk kegunaan domestik. Okey, seterusnya ialah anak-anak sekalian. Okey, kesan yang seterusnya, tanah juga akan menjadi berasid sebab bila hujan turun, menyerap masuk ke dalam tanah menjadi tidak subur. Bila tidak subur, dia akan kehilangan nutrien, akan menyebabkan berlakunya kemiskinan tanah. Jadi, tanah yang miskin ini tidak boleh kita tanam dengan apa-apa pokok sebab tidak ada nutrien. Jadi, kita terpaksa cari benda lain untuk menyuburkan tanah tersebut ya. Okey, boleh anak-anak sekalian ya? Okey. Seterusnya ialah apa lagi ya kesan dia? Kesannya cikgu masuk kepada kesan ke atas alam sekitar manusia ya, kerosakan harta benda ya, kerosakan harta benda. Air yang berasid ini apabila terkena semen, kena bangunan, peralatan besi, akan menyebabkan bangunan itu luntur catnya, batuan itu menjadi lemah, besi-besi akan berkarat dan sebagainya. Akan menyebabkan kerosakan ya. Dan juga kepada manusia pula akan menyebabkan berlakunya penyakit ya. Contohnya cikgu tadi pada awal cikgu dah sebut, cikgu rasa gatal-gatal apabila terkena hujan. Maka itu menyebabkan berlakunya kanser kulit, alergi, selsema, batuk ya, dan sebagainya. Ini adalah antara anak-anak boleh bincang dengan cikgu masing-masing ya anak-anak sekalian. Jadi ini antara contoh cikgu jelaskan mengenai kesan hujan asid ya. Okey, cikgu tunjukkan beberapa soalan ya yang sesuai lah dengan topik kita hari ini, iaitu sejauh manakah aktiviti manusia mempengaruhi kejadian hujan asid. Cikgu nak tekankan sedini ya, apabila sebut sejauh manakah aktiviti manusia. Okey,
mempengaruhi kejadian hujan asid, kita kena cakap dalam soalan kita nanti, dalam jawapan kita nanti, kita kena masukkan aktiviti manusia dahulu. Ya, kita kena bersetuju dengan soalan bahawa sememangnya aktiviti manusia menyebabkan berlakunya kejadian hujan asid, maka kita pun bermulalah dengan jawapan. Ya. Cikgu lebih suka anak-anak menulis jawapan fakta, ya? Fakta dahulu dan titik dan baru sambung dia punya huraian. Ya? Sebab kalaulah fakta betul, huraian anak-anak adalah salah, maka anak-anak masih lagi dapat isi ataupun markah untuk jawapan fakta. Okey, dan cikgu jelaskan ya, tolong buat satu isi, satu perenggan ya, supaya pemeriksa kertas mungkin akan senang mencari jawapan anak-anak dari dia menyebabkan anak-anak jawapan anak-anak lebih mudah untuk diperiksa ya. Ini cadangan saja ya, sebab saya telah ajar kepada anak murid saya dan ia menampaknya berkesan ya. Okey, seterusnya ialah kalau soalan sejauh manakah tadi, selepas saja kita menjawab yang manusia, maka kita kena sebut ayat ni ya. Ayat dia panggil ayat penegasan, iaitu selain daripada faktor manusia, terdapat faktor lain ya, iaitu faktor semula jadi, maka lepas tu ayat tersebut merupakan satu markah ya, satu markah iaitu ayat penegasan bagi soalan sejauh manakah. Selepas itu barulah anak-anak masukkan faktor semula jadi. Yang pertama contohnya letusan gunung berapi, titik dan buat huraiannya. Okey. Ini contoh ya tekniknya ya. Okey. Seterusnya soalan kedua ialah jelaskan kesan hujan asid terhadap alam sekitar. Okey, bila sebut alam sekitar maksudnya boleh masukkan alam sekitar fizikal dan juga masukkan alam sekitar manusia. Tapi kalau soalan cuma kata jelaskan hujan asid terhadap alam sekitar fizikal, maka alam sekitar fizikal sahaja yang anak-anak kena masukkan ya. Jadi kena faham kehendak soalan, kata kunci soalan, petugasan soalan dan konsep dalam soalan. Okey, dan seterusnya ialah soalannya. Okey, soalan terakhir cikgu boleh ni ialah cadangkan langkah mengurangkan kesan kejadian hujan asid ya. Jadi untuk cadangkan langkah ini cikgu akan jelaskan dalam video cikgu yang akan datang. Okey anak-anak sekalian, apa-apa yang tersalah, apa boleh bincang dengan cikgu masing-masing ya. Okey, bye. Kalau sekiranya ia bermanfaat, anak-anak boleh share dengan kawan-kawan ya. Bye comel-comel.